Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lama dah tidak bertemu. Okey, kita pun lama dah tak bertemu. Hari ini sepatutnya memang hari persekolahan. Jadi kesimpulannya menghadiri grup WhatsApp ini adalah wajib. Kan? Okey, harap-harap semua bersedialah. Sebab inilah masa-masa kita dalam keadaan susah macam ni. Dan kita gunakan kemudahan yang sedia ada supaya dia kita pun lebih baiklah. Kita pun harapkan, kita doakan semoga perjalanan hidup kita kat sini lebih baik dan dihindari daripada wabak-wabak penyakit seperti COVID-19 ya. Dan yang orang kata apa, benda-benda macam ni lah kita akan jadi pedoman bagi kita lah. Okey, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu mengenai meter volt. Okey, tengok. Okey, apa yang dikatakan meter volt adalah bukan meter pelbagai. Meter volt adalah dia personal, orang kata apa, dia tugas dia hanya untuk voltan dia. Dia tak digunakan untuk ampere dan juga tidak digunakan untuk ohm seperti meter pelbagai. Jadi dia dibuat khusus untuk volt. Okey, meter volt ni dia terbahagi kepada beberapa banyak jugalah kan. Ada yang DC, ada yang AC, dan juga ada juga yang boleh mengukur frekuensi radio. Maknanya voltan-voltan yang kecil tu, yang macam milivolt dan sebagainya, boleh diukur menggunakan meter ni ya. Okey. Okey, ini adalah contoh meter. Okey, kalau kita tengok meter yang ni, meter ni macam kata apa, yang kita boleh tengok pada power supply kan. Dia dah memang ada dekat kat situ. Maknanya dia permanent dekat pada alat. Okey. Ada yang boleh bergerak, yang bawa ke mobile, bawa ke sana sini kan. Macam ni. Dua ni kan. Boleh dibawa ke mana-mana. Dan yang ni mungkin biasanya orang pasang permanent pada peralatan, okey. Untuk mengukur voltan sebagai yang kita panduan lah, kita tengok voltan. Tiba-tiba tengok voltan naik ke, voltan tak betul ke. Okey. Okey, ni yang terdapat jenis-jenis meter. Okey. Sebenarnya dalam meter tu sendiri sebenarnya ada orang bagi apa nama, ada rintangan dalamannya. Okey. Yang dibina rintangan dalam tu untuk menentukan dia punya yang kita panggil RS tadi adalah meter pendarab. Yang untuk menentukan dia punya, kita nak buat dia punya julat, meningkatkan julat ukuran. Maknanya apa yang maksudnya meningkatkan julat ukuran? Okey, kemampuan meter sebenarnya dia terhad. Okey, voltage yang boleh melalui meter ni kecil. Jadi dia perlukan perintang untuk dijadikan julat. Jadi rintangan yang sepatutnya dia punya maksimum kan pada meter. Kalau masukkan, katakan dia hanya mampu untuk orang kata apa, untuk mengukur 2 volt. Lepas tu kita letak 5 volt, memang rosak lah kan. Patah dia punya, bukan ada kemungkinan putus dia punya dia punya coil dalam tu. Jadi dia perlukan RS untuk menentukan julat. Okey. Maknanya kalau kita tambah dia, katakan 2-3 perintang lagi, julat dia makin banyak lah. Dia boleh ukur range dia lebih besar lah. Sampaikan 1000 volt. Kalau kita tengok multimeter kita pun, dia punya range dia ada sampai 1000 volt kan. Bagaimana dia boleh mengukur 1000 volt? Dengan menggunakan rintangan RS ni ya. Okey, sini ya. RS ni maksud dia rintangan pendarab, iaitu bagi menentukan julat, berapa julat yang julat voltan yang kita gunakan. Okey, kemudian dalam meter ni sendiri,
dalam meter ni sendiri sebenarnya dia sendiri pun ada rintangan dalaman. Okey, disebabkan ada coil. Kan, bila ada coil maksudnya perintang, ada rintangan lah. Jadi voltan yang masuk sini dia akan melalui RS dan RM. Okey. Arus yang melalui sini memang dia akan lalu sini lah. Okey. Jadi bagi ada perintang ni, apa nama meter ni sebenarnya masing-masing dia mempunyai sensitivity, kepekaan kita panggil, dia punya kepekaan ya. Makin bagus apa nama rintangan tadi, ketepatan rintangan RS ni tadi, makin tepatlah kita punya ukuran kan. Okey. Okey, ini bagi kegunaan dia. RS ni adalah bagi meningkatkan julat ukuran meter volt. Okey, maksudnya kalau meter volt tadi, kalau dia hanya ada satu perintang, dia mungkin hanya boleh ukur 10 volt. Mungkin dia pada range tertentu sampai 1000 volt. Tapi kalau kita letakkan range dekat sini, maknanya dia boleh ukur 10, kemudian 50, kemudian 100, kemudian 1000. Macam itulah. Jadi dia perlu letak banyak rintangan lah. Itu kegunaan RS tadi ya. Sebagai perintah julat, senang kita ceritakan. Kemudian nilai yang hanya boleh membawa, boleh ia membawa voltan yang tetap pada tanpa kerosakan. Ni nilai rintangan tadi pendarab tadi, selain daripada tu kita mesti buat ukuran menggunakan pengiraan supaya kita buat tadi dia tak merosakkan meter dalam tu. Okey. Jadi yang seterusnya perintang pendarab ni juga adalah sebagai perintang menghadkan arus supaya menjaga aliran arus ke meter supaya tidak rosak. Ia menghadkan aliran arus. Okey, itulah. Senang tu. Okey, ini berikut adalah merupakan formula yang kita boleh ukur, yang kita boleh kira. Formula ni adalah macam ni ya. Tengok V ni adalah V lah. Okey, kalau kita tengok kedudukannya adalah dalam bentuk liter siri. Bila bentuk liter siri maknanya V1 tambah V2 dalam mengukur hukum Kirchhoff. Okey, hukum Kirchhoff voltan ya. Jadi maknanya V besar ni sama dengan VRS sama dengan tambah dengan VRM. Ni VS tambah VM. Okey. Maknanya voltan ni tambah voltan ni sama dengan voltan yang besar ni kan. Okey. Kita pecahkan formula tadi. VS sama dengan, sebab kita tahu arus yang melalui ni sama kan. IM ni sama. Dia melalui RS pun sama. Dia keluar melalui RM pun sama. Dia macam aliran sungai yang satu hala saja kan. Air yang lalu daripada belakang, yang keluar kat depan pun sama je kan. Nilai air. Macam itulah keadaannya. Okey. Jadi IM kita pecahkan sebab VM ni V sama dengan I darab R. Jadi kalau kita pecahkan IM darab RS. IM darab RS sama dengan VS. IM darab RM sama dengan VM. Jadi apabila kita tambahkan keduanya sama ni. Okey, kita pecahkan formula tadi senangnya. Yang ni kita bawa ke belah sana. Yang ni kita bawa ke belah ni. Ni kita bawa belah ni kan. Okey, dia akan jadi V tolak IM RM. Sebab dia ini positif bawa ke sana jadi negatif. Okey. Jadi IM ni bawa ke bawah. Ni darab silang orang panggil kan. Kaedah darab silang. Okey. Dia akan jadi formula ni lah. Ini formula asas. Okey. Okey, sekarang kita tengok soalan. Sebuah meter volt mempunyai pesongan penuh. Meter gelong bergerak 50 mikroampere.
dan rintangan dalamnya adalah 500 ohm. Dapatkan nilai rintangan pendarab yang diperlukan. Okey, gunakan formula tadi, masukkan sahaja nilai. Okey, 50 mA ni maknanya IM, arus meter kan. Kemudian rintangan dalaman ni maksudnya rintangan dalaman meter. Okey, rintangan dalaman meternya adalah 500. Masukkan 500. Okey. Voltannya adalah voltan range yang kita nak adalah 10 volt. Maknanya kalau kita ukur orang lain ini dapatnya. Okey. Kemudian kita tengok meter volt pelbagai, bukan meter pelbagai, meter volt pelbagai. Jadi kita buat range dia 10, 50, 100, 1000 kan. Jadi untuk memerlukan keperluan ni kita memerlukan dua perintang yang disambung macam ni, berserta dengan switch selector V1 dan V2. Okey, V1 dan V2. Maknanya S ni adalah dia punya common. Okey, common ya, kalau katakan dia kedudukan anak panah ni di sini, maknanya hanya gunakan satu perintang. Kalau dia kedudukan anak panah ke sini, dia menggunakan dua perintang. Okey, formula dia kita tengok sini ya. Sekiranya V1, maknanya V1 ni, maknanya voltan ni melalui dua rintangan dekat sini kan. Dia melalui dua rintangan dan ada arus kat sini. Arus di mana-mana lalu pun dalam keadaan siri adalah sama. Okey. Bila sama maknanya V1 ni, V ni lah, V1 ni sebenarnya V lah ni, sama dengan IM yang melalui sini darab dengan R1, R2 dan juga RM kan. Jadi kita pecahkan, maknanya bila arus lalu sama, maknanya I ni kita keluarkan. Ni algebra, kamu tak tahu, kena sekeh kepala lah kan. Okay. Jadi bentuk formula dia akan jadi macam ni. Okay. Kita boleh manipulatekan lagi, pusing lagi untuk cari jawapan yang lain. Okay. Okay, apabila switch S sama dengan V1, V2. Maknanya kalau dia dalam keadaan V2, sebenarnya dia hanya mempunyai, dia hanya melalui dua rintangan ni. Maknanya sebab dia dah sini, dia dah putuskan hubungan dengan R1. Okey. Maknanya sini V2 adalah sama dengan IM. Sebab IM sini arus yang lalu sini kan. Dia melalui dua perintang ni, dia bentuk macam ni lah. Ini algebra tak tahu lagi, nak kena sekeh ni. Okey. Sebagai contoh, kita nak bina sebuah meter yang punya nilai rintangan 50 ohm. Rintangan dalaman dia 50 ohm dan juga arus pesungan penuh 2 mA. Bina 1 meter volt pelbagai untuk mengukur 10 dan juga 50 volt. Maknanya 10 dan 50 volt ni ada dia punya range. Range meter dia kan. Range dia ukuran untuk voltan. Okey. Formula dia adalah R1. Maksudnya R1 maknanya kita kira ni lah 10 volt lah kan. Ni R2 ni. R2 ni maksud dia yang di tangan ni. Jadi ya. Mana kita tengok balik. Ni R2 ni. Ni kita nak ambil R2 ni. Adalah dengan formula tadi. Masukkan balik nilai. Tuntang. Ini jawapan dia. Okey. Masukkan nilai je. Masukkan nilai sini. V2 10. Masukkan IM. Berapa tadi yang dia bagi? 50. Di mana? 2 mA. Masukkan 2 mA. Tolak dengan RM adalah rintangan meter. Okey. Yang seterusnya kita nak cari V1 pula. Okey, V1 ni adalah voltan range yang untuk 50. Nampak tak? Makin besar kan? Dia akan melalui dua perintang. Jadi apabila dia melalui dua perintang, maksudnya R1 tambah R2.
Okey. V1 IM RM. Okey. V1 ni adalah nilai range dia adalah 50 volt. Tungtang kita kira ni jawapan dia. Okey, harap kamu faham. Kamu jangan lemah-lemah algebra macam ni, susah. Okey. Kemudian voltan sensor. Voltan sensor boleh menentukan, memantau dan juga dapat mengukur bekalan voltan. Ni lain pula ni. Ni dia ada sifat dia sensor ni. Dia boleh kata apa, macam Western pressure kan. Dia boleh ukur, dia boleh ni apa nama orang panggil, dia boleh pengesan rintangan ke apa semua kan. Okey. Kita tengok dia punya litar tu. Okey. Ni dia punya litar. Sini ya. C1 dan C2 ni dia diletakkan dalam keadaan sesiri. Okey, bagi pengeraan kapasitor ni, cuba kamu perhatikan sini. Kalau kita tengok R1 dan R2 ni, dia dalam bentuk pengeraan pembahagi voltan, di mana kita tengok sini, voltan out ni adalah merujuk pada bumi. Okey, merujuk pada bumi, jadi R2 ni adalah di atas ni. R1, R2, V in. Ini V in. Jadi ini adalah formula pembahagi voltan. Berbeza dengan kapasitor, kita tengok C1 dekat atas ni kan. V out sama dengan C1 di atas. Dia terbalik. Sebab pengiraan bagi rintangan dan juga kapasitor lain. Okey. Ya, yang tu kamu kena faham. Okey. Jangan tak faham pula. Okey. Yang seterusnya. Okey, ini capacity sensor. Kenapa jadi XC sama dengan 1 bagi dengan 2 pi FC? Okey. Apa yang dimaksudkan XC? XC sebenarnya adalah kapasitan ataupun kerintangan kapasitor, kerintangan pemuat. Kemuatan, capacitance. Okey. Jadi apakah nilai dia? Apakah unitnya? Okey, unitnya adalah dalam unit ohm. Saya ulang balik, unit ohm. XC itu adalah unit ohm. Maksudnya kalau unit ohm maknanya ada nilai rintangan. Tapi nilai rintangannya bergantung pada nilai frekuensi. Makin tinggi frekuensi, makin rendah nilai XC. Sebab dia F di bawah. Macam 1/2 sama dengan 0.5 besar kan? 1/4 0.25. Jadi makin kecil kan? Macam tu lah. Makin besar nilai kat bawah dia, makin kecil nilai XC. Okey, V sama dengan QC. Okey, ni formula dia. Dah. Mana pergi? Sekejap. Okey. Ini. Okey, tengok di bawah ni pula. Okey, ni adalah formula bagi resistive voltage sensor. Okey. Kalau kamu tengok ni pun dia nampak macam masih dalam bentuk formula pembahagi voltan. Okey, ni adalah litar rintangannya. Okey. Nilai dia punya litar. Okey. Kalau kamu perhatikan dia macam seolah-olah macam litar tertimbang kan. Tertimbang Western pressure. Okey. Lebih kurang kan? Okey. Jadi pengiraan dia, kalau kamu tengok litar dia pun kamu boleh dapat detect dia punya tu. Macam kata apa, boleh lah kamu tahu macam mana nak dapatkan formula dia. Okey. Yang ni saya rasa kamu elok kaji sendirilah. Okey. Ni. Okey. Fungsi sensor adalah mengesan kegagalan kuasa, mengesan beban, pensuisan, kawalan suhu, pengesanan dalam ni tuan-tuan lah. Pandai-pandai baca lah. Okey. Untuk sesi ni berhenti kejap. Kita sambung.